Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi kita di tuition online Perlis Mengaji. Terima kasih untuk itu kepada Jabatan Agama Islam Perlis, JAIB, MAIB, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, Kerajaan Negeri Perlis dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Okey, bertemu lagi kita pada hari ini dalam slot Sains SPM bersama dengan cikgu, iaitu Cikgu Yati. Jadi pada hari ini kita akan pergi kepada bab 7. Kita dah sampai kepada bab 7. Untuk tingkatan 5 ni kita ada 8 tajuk. Jadi kita dah sampai kepada bab yang ke-7, kedua akhir, iaitu yang tajuknya adalah bahan sintetik dalam industri. Jadi untuk hari ini cikgu akan membincangkan tentang plastik, iaitu 7.2 plastik. Jadi untuk plastik ni cikgu rasa kamu banyak, bukan saja kamu lah, maksudnya semua kita lah menggunakan plastik dalam kehidupan seharian kita. Kita banyak menggunakan plastik di Malaysia, di dunia dalam kehidupan seharian kita. Okey. Jadi kalau kamu masih ingat lagi, plastik ni adalah polimer sintetik. Dulu kita belajar tajuk polimer semula jadi kan. Ini polimer sintetik. Polimer sintetik ini contohnya adalah plastik. Jadi apa dia polimer? Polimer adalah molekul berantai panjang, besar kan? Yang terdiri daripada unit-unit kecil yang dipanggil monomer. Okey, jadi plastik, ulang lagi, adalah merupakan satu contoh polimer sintetik. Okey, baik. Kita teruskan kepada contoh plastik dan kegunaannya. Okey. Jadi apa dia plastik? Kita kata banyak, tapi sekarang kita nak tengok apakah contoh-contoh plastik yang kita gunakan dalam kehidupan seharian dan apakah kegunaannya. Jadi yang pertama, politina. Plastik politina. Jadi plastik politina ni banyak kita gunakan dalam kehidupan harian kita, iaitu sebagai penebat wayar. Kita gunakan dalam penebat wayar elektrik lah. Baldi, beg plastik, maksud beg plastik ni beg yang kita isi barang lah, beg barang kita lah. Okey, mangkuk, piring, cawan, gelas, tin botol, tin pula dah, botol minuman, botol air mineral, dan juga yang terakhir tu adalah gambar apa tu? Pembalut makanan. Kadang-kadang kita panggil apa? Food wrapper. Ini adalah food wrapper. Ini adalah dibuat daripada politina. Okey. Kita tengok contoh plastik yang kedua. Jadi contoh plastik yang kedua ni adalah polipropina. Yang digunakan dalam pembuatan paip. Okey. Bekas accumulator acid plumber, iaitu apa? Bateri, bateri kereta, bateri motor kan. Okey, penutup botol.
Penutup-penutup botol, ya. Kereta kawalan kereta kawalan maksudnya remote control car lah, ya, dan permaidani ataupun kapet. Ini adalah bahan-bahan ataupun barangan yang diperbuat daripada plastik polipropina. Okey. Contoh yang ketiga adalah plastik polistrina. Biasa dengar tak? Polisterin. Kalau polistrina mungkin kat belakang tu tak berapa ni kan. Lain sikitlah, Orang selalu sebut yang bahasa Inggeris, polystyrene. Okey, untuk polistrina ni yang pertama pembungkus makanan lah ataupun bekas makanan, ya. Bungkus. Jadi dimasukkan makanan bihun goreng ke, nasi goreng ke dan sebagainya. Tapi perlis diharamkan, ya. Polistrina. Okey, kemudian alat permainan. Alat permainan pun ada yang dibuat daripada polistrina. Papan notis, yang cikgu tunjukkan bawah tu adalah papan notis, ya. Kalau di sekolah pun kadang-kadang kelas kita tak ada board, ya. Jadi kita gunakan polystyrene untuk buat, ya, mengikut kreativiti kelas masing-masing sebagai papan notis. Okey, kemudian bahan penebak api untuk bangunan. Dan ada juga di sini piring petri. Piring petri pun ada yang dibuat daripada polistrina. Bukan sepenuhnya lah, maksudnya, ya, sebagian kecil, ya, polistrina tu digunakan untuk membuat, ya, sebagai bahan pembuatan piring petri. Okey. Yang keempat, polyvinyl klorida ataupun lebih dikenali sebagai PVC. Okey, PVC. PVC ni tak lain tak bukan pipe air, ya. Kad kredit, ya. Kulit tiruan, ya, buat beg, handbag dan sebagainya. Kemudian perabot, ya, bumbung rumah, ya. Rangka tingkap dan juga pintu. Jadi ini adalah polyvinyl klorida ataupun dikenali sebagai PVC. Okey. Yang seterusnya, yang kelima, ya, Perspex. Perspex ni pun banyak kita gunakan dalam kehidupan harian kita. Papan tanda trafik, okey. Tingkap kapal terbang juga dibuat daripada perspex. Kanta pelekap, gigi palsu dan juga cermin mata. Dan satu lagi yang cikgu ambil, kasut. Bukan keseluruhan kasut, sebahagian macam mana yang di atas, ya, bahagian atas kasut ni, ya, diperbuat daripada perspex. Okey. Yang ni, ya, yang ni diperbuat daripada perspex. Okey, kita teruskan lagi kepada nylon. Okey, nylon ni gunanya untuk membuat baju, ya. Okey, tali, stokin, tak ada di sini, payung terjun ataupun payung, ya, di sini gambar payung, ya, kemah dan juga kapet ataupun permaidani. Okey, jadi ini adalah kegunaan bagi plastik yang bernama nylon. Kita teruskan lagi, bakelite. Okey, bakelite ni adalah plastik, okey, yang digunakan untuk membuat suis elektrik, ya. Ni suis dia, ya. Pemegang peralatan dapur, maksudnya pemegang periuk, pemegang kuali, ya, dan sebagainya. Kemudian rangka luar TV. Ni TV dulu, bukan TV sekarang. TV sekarang ni LED, kan. Jadi TV dulu yang kat belakang, ke belakang tu, dia dibuat daripada bakelite, ya. Telefon, ya, juga, ya, telefon warna hitam dulu juga dibuat daripada bakelite. Butang, ya, butang baju kita juga dibuat daripada bakelite, ya. Okey, dan juga palam 3 pin. Ini adalah semua bahan, ataupun peralatan yang digunakan dalam kehidupan seharian kita yang dibuat daripada plastik yang bernama bakelite. Jadi kita teruskan lagi kepada polimer epoxy. Ini nama dia epoxy resin, ya. Kalau bahasa Inggeris dikenali sebagai epoxy resin.
Okey, kalau Melayu kita panggil polimer epoksi yang gunanya untuk membuat pelekat, pelekat, gam lah, macam gam. Kadang-kadang dipanggil gam epoksi, gam epoksi. Okey, diterima pakai juga. Okey, permukaan meja, kemudian dibuat cat, cat tu dia ada epoksi primer penetratif kan, ada dan juga satu lagi cat salutan. Cuba kamu tengok gambar ni, nampak macam banjir air kan? Tak, sebenarnya itu adalah cat yang dicat di lantai. Jadi nampak macam berair lah kan? Itu dikenali sebagai cat salutan, diperbuat daripada epoksi. Okey. Okey, kita teruskan lagi dengan melamin. Kalau melamina macam tak apa biasa dengar. Tapi kalau melamin biasa kan. Kalau dulu orang Pilang Kawi semua nak beli peralatan pinggan mangkuk melamin. Okey. Mari kita lihat contoh melamin ni. Bukan saja pinggan mangkuk tapi permukaan meja. Okey, permukaan meja dibuat daripada melamin. Papan putih. Tu papan putih. Dia belakang dia macam softboard kan. Tapi depan dia tu yang putih tu adalah melamin. Dan yang ketiga macam cikgu sebut tadi adalah peralatan dapur seperti pinggan mangkuk dan sebagainya. Okey. Ini adalah melamina. Contoh plastik melamina. Seterusnya, jadi kita dah lihat kita dah lihat berapa tadi? Ada 9 plastik, okey. Ada 9 plastik dan juga kegunaannya. Okey. Tak apa. Sekarang ni kita terus kepada menguji sifat mudah lentur plastik. Jadi 9 plastik. Kita akan ambil ada 6 plastik untuk diuji ataupun kita buat eksperimen. Jadi kalau mudah lentur ni kita nak gunakan plastik apa? Polietina, nylon, Perspex, bakelite, PVC dan juga polystyrena. Jadi ini dalam buku teks Ingat pelajar semua, anak-anak, dalam buku teks. Ada dalam buku teks eksperimen ni. So apa yang dilakukan senang saja. Yang pertama pulas, jadi pulas, kemudian bengkokkan, ini kita nak menguji sifat boleh lentur. Okey, nanti bila anak-anak pergi ke sekolah, kita tak boleh buat eksperimen sebab kita kena ada penjarakan sosial. Jadi cikgu-cikgu hanya boleh rakam video eksperimen yang berkenaan dan tunjukkan kepada anak-anak. Okey. Okey, tak apa, walau bagaimanapun untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, cikgu dah letakkan result ataupun keputusan eksperimen ni. Okey, jadi pemboleh ubah yang kita manipulasikan adalah jenis plastik kan. Jadi kita gunakan polietina, nylon, perspex, bakelite, PVC dan polystyrena. Jadi apa yang kita tengok ataupun lihat dia adalah kita panggil pemboleh ubah bergerak balas keboleh lenturan. Jadi pemerhatian kita, polietina mudah lentur, nylon mudah lentur, perspex pun mudah lentur, tetapi bakelite merah tu tidak mudah lentur. Manakala PVC dan polystyrena mudah lentur. Jadi apa dia punya inference kan? Jadi maknanya apa? Ada dua jenis plastik di sini kan, ataupun dua kumpulan besar plastik di sini. Okey, kita simpan dulu KIV. Okey? Kita terus pergi kepada eksperimen yang kedua, iaitu eksperimen ketahanan haba. Dalam eksperimen ketahanan haba ni, apa yang kita nak buat adalah kita kena didihkan air di dalam bika, kemudian kita masukkan sampel plastik. Jadi kecil je lah, tak adalah macam tadi. Tadi macam panjang kan, sebab kita nak pulas kan, kita nak lentur. Yang ni kita gunakan sikit, tapi kena ingat kita mesti gunakan saiz yang sama bagi setiap plastik. Mesti dimalarkan. Baik, mula-mula buat dengan polietina. Jadi kita rendamkan dalam air mendidih. Selepas beberapa lama, kita keluarkan dan kita tekan-tekan dengan rod kaca. Jadi kalau dia lembut, kita rasalah kan lembut, lain kan. Okey.
kita ulang dengan nylon, Perspex, backlit, PVC dan polystyrene. Dan keputusannya adalah seperti ini. Okey. Kita dapati polietina akan lembut, ya. Nylon, Perspex pun lembut. Tetapi backlit tak lembut, keras, ya. Macam asal lah orang kata kan. Tak ada perubahan, ya, tidak lembut lah. Manakala PVC dan polystyrene dia akan menjadi lembut. Jadi ini adalah keputusan eksperimen ketahanan haba, ya. Maknanya di sini sama macam tadi. Apakah inference-nya? Plastik ni kita boleh bagi kepada dua kumpulan yang besar. Okey? Dua kumpulan yang besar. Jadi apa kumpulan yang besar tersebut? Okey. Termoplastik dan plastik termoset. Kenapa yang mula-mulanya ada plastik di depan? Okey. Yang mula-mula tak ada plastik di depan, ya. Termoplastik. Takkan nak kata plastik termoplastik kan? Jadi kita kata termoplastik. Jadi plastik tu dah termaktub dalam termoplastik. Okey, yang kedua plastik termoset. Mesti ada plastik di depan. Okey? Kalau bahasa Inggeris thermosetting plastik. Okey? Okey, jadi maknanya plastik ni ada dua jenis, iaitu termoplastik dan plastik termoset. Okey, jadi ada dua ni. Berdasarkan kepada eksperimen kita tadi, maka kita boleh membuat rumusan bahawa termoplastik dan juga plastik termoset ni mempunyai ciri yang berlainan. Sebab tu cikgu kata termoplastik versus plastik termoset. Jadi kita lihat apa dia perbezaan di antara termoplastik dengan plastik termoset. Okey, yang pertama. Termoplastik tidak tahan haba, tetapi plastik termoset tahan haba. Okey? Boleh juga digantikan dengan apa? Termoplastik takat leburnya rendah. Manakala plastik termoset takat leburnya tinggi. Itu sama makna. Ya, anak-anak kena ingat sama maksud, ya. Kalau dalam poin dia sama maksud, ya. Okey, yang kedua, termoplastik ni lembut. Okey. Manakala plastik termoset ni keras, ya. Okey. Yang ketiga, termoplastik boleh diacu berulang kali. Apa maksudnya? Maksudnya boleh dileburkan dan dibuat bentuk yang lain pula, ya, ataupun bentuk yang sama berulang-ulang kali. Boleh dilebur. Sebab apa? Takat leburnya rendah, kan? Okey. Tetapi plastik termoset ni boleh diacu sekali sahaja. Dia tak boleh dah. Lepas tu sekali je, maknanya tak boleh dileburkan semula. Okey, cikgu nak ulang balik tadi, ya. Boleh diacu berulang kali ni dia ada makna lagi satu juga, iaitu sama maksud dengan boleh dikitar semula. Manakala plastik termoset tidak boleh dikitar semula. Okey, kita teruskan. Ada, kejap lagi. Baik, dalam termoplastik dia tak ada rangkai silang. Ingat tak rangkai silang? Hari tu dah jumpa dalam getah tervulkan, kan? Dalam getah tervulkan ada atom-atom sulfur, ya. Jadi itu ada rangkai silang. Tapi dalam getah asli tiada. Okey? Samalah kes. Okey? Jadi plastik termoset ni ada rangkai silang. Okey? Ni yang tadi cikgu dah sebut, boleh dikitar semula, tidak boleh dikitar semula. Ya, kadang-kadang dia point dia sama dengan boleh diacu, ya, berulang kali. Baik, apakah yang cikgu tunjukkan di sini? Ini adalah ciri bagi termoplastik dan plastik termoset. Okey, kita teruskan. Kenapakah kita memperolehi ciri yang sebegitu rupa? Jadi ini disebabkan oleh struktur molekul termoplastik. Ingat tak lagi? Inilah dia. Struktur molekul termoplastik adalah begini. Jadi apa dia yang termoplastik tadi? Termoplastik tadi contohnya adalah apa dia?
Termoplastik adalah contohnya politina. Jadi okey, politina ni dia begini. Ni kalau kamu masih ingat lagi, cikgu dah ajar kamu hari tu. Ini adalah monomer dia. Okey, ini adalah monomer bagi politina. Jadi bila dia dah jadi polimer, jadi dia panjang kan? Dia panjang, ya. Begini, adalah ni, banyak, dia punya ni karbon ni beribu-ribu, beratus-ratus kan? Ini kita kenali sebagai politina. Jadi dia punya susunannya tu, susunannya adalah begini. Kita kata begini, kalau kita nak letak bulat-bulat tu, itu menunjukkan atom karbon, ya, sebab dia terdiri daripada karbon dan hidrogen kan. Okey. Jadi bila dipanaskan, apa jadi? Bila dipanaskan, dia akan berjauhan antara satu sama lain kan, gitu kan. Jadi dia cuma, tapi dia tak berubah, ya, dia tak berubah, dia masih lagi. Lepas tu bila kita sejukkan dia menjadi pepejal semula dan kekal kepada bentuk ni semula. Jadi itu kita kata lembut. Okey, sekarang kita lihat struktur molekul plastik termoset. Tadi kita kata termoplastik. Okey, termoplastik. Kan lembut. Takat lebur rendah, tidak tahan haba, kan? Sekarang terbalik. Kontra dia dengan termoset, plastik termoset, dia ada rangkai silang. Jadi rangkai silang ni macam mana nak terangkan rangkai silang ni? Okey, kita akan lihat di sini. Okey, di sini apa yang berlaku di sini? Ini adalah kita kata termoplastik. Jadi termoplastik dia polimer. Jadi polimer ni dia berantai panjang. Jadi bila kita tarik dan sebagainya, apa yang berlaku kepadanya? Dia mudah menggelongsor. Jadi dia akan menggelongsor atas ni, kan? Dia akan menggelongsor. Okey, jadi sifat menggelongsor itulah menyebabkan dia lembut. Tetapi kalau macam contoh termoplastik bakelit. Okey, contoh cikgu lukis bakelit. Ni bukan ada kamu tak perlu lukis benda ni, tapi cikgu lukis supaya kamu lebih faham. Okey? Okey, kalau kamu perhatikan di sini, ini adalah struktur molekul bagi bakelit. Jadi bakelit ni terdiri daripada ni molekul-molekul benzina, benzin. Jadi sebab tu dia macam ni, benzina, Okey, apa yang berlaku? Ini adalah kita kata satu polimer dia lah, kemudian dia ada rangkai silang. Jadi rangkai silang tu yang menghubungkan ni lah antara satu dengan yang lain. Ni, dia berhubung. Jadi dia tak adalah jadi macam ni. Ini termoplastik. Ini termoset. Dia ada rangkai silang. Tapi kamu senang saja, anak-anak, jangan susah hati. Kamu tak perlu lukis macam cikgu lukis ni. Cikgu lukis ni untuk menunjukkan kepada kamu bahawa plastik termoset ni lagi complicated berbanding dengan plastik termoplastik. Okey, dia macam ni. Dia batu bata. Kita ingat. Macam ni. Kita lukis begini. Jadi, kalaulah disuruh lukiskan
Formula struktur ataupun struktur bagi polimer termoset, plastik termoset. Jadi ini dia gambar yang kamu perlu lukis, macam batu bata. Kalau dia suruh lukiskan bagi termoplastik, macam ni je. Dapatlah satu markah. Okey. Ini untuk struktur bagi plastik termoset. Yang ni termoplastik. Ini kalau macam terperinci kita nak tahu, oh macam ni. Dia complicated. Dia ada bergabung. Dia ada benda yang kita panggil rangkai silang. Ini dipanggil rangkai silang. Okey? Rangkai silang. Rangkai silang inilah yang menyebabkan apa? Menyebabkan polimer-polimer ni dia tak boleh runtuh dah. Dia tak boleh menggelongsor dah. Kan? Kalau macam ni dia mudah menggelongsor di antara satu sama lain. Tapi yang ni dia dah tak boleh dah. Sebab dia ada rangkai silang ni menghalang gelongsoran daripada berlaku. Jadi sebab itulah plastik termoset tu lebih keras. Kan? Okey. Kita teruskan. Okey, ni cikgu dah tunjukkan, ya. Cikgu dah tunjukkan. Jadi ini lebih terperinci lah yang cikgu tunjukkan tu, dua barisan aja kita kata kan. Okey, boleh. Okey, jadi ini adalah struktur bagi polimer backlit. Ingat ya, dia adalah polimer. Plastik ni adalah polimer sintetik, iaitu polimer yang dibuat dengan menggunakan petroleum. Ya, jadi unsur asasnya karbon, hidrogen. Okey. Baik, inilah dia contoh-contoh bila kita nak mengelas tadi kan. Kan kita tadi cikgu kata bahawa plastik ni terbahagi kepada dua kumpulan yang besar, iaitu termoplastik dan plastik termoset. Jadi bila kita kelaskan termoplastik, maka kita dapati yang masuk dalam termoplastik ni termasuk dah yang pertama politina, daripada 9 tadi kan. Politina, yang kedua polistirena, yang ketiga nylon, yang keempat perspek dan yang kelima polyvinyl klorida ataupun PVC. Okey, kita dah dapat mengelas kan? Okey, kena hafal ya. Okey, seterusnya plastik termoset pula, bila kita kelaskan tinggal 3 lah. Jadi apakah dia plastik-plastik termoset yang tinggal tersebut? Yang pertama backlit, yang kedua melamina, yang ketiga gum epoxy. Tadi kita dah tengok kegunaan. Sekarang cikgu tak nak ulang dah. Ya? Ingat ya, backlit guna palam 3 pin. Melamin pinggan mangkuk. Sekurang-kurang ingat tu lah. Ya? Gum epoxy pelekat. Ya? Okey. Sebab dia keluar dalam soalan objektif kebanyakan kegunaan-kegunaan ni. Okey. Okey. Baik. Adakah itu saja kegunaan plastik ni? Itu kita belajar dalam getah kelapa sawit, ada R&D kan. Plastik pun kita ada R&D. Jadi adalah research and development dalam plastik. Didapati bahawa plastik ni juga mempunyai potensi dalam beberapa barangan yang lain lah ataupun kegunaan yang lain lah. Contoh ya, macam ni, plastik dalam bentuk nanokomposit. Apa dia nanokomposit? Dia ada dua perkataan tu. Ya, kata dasar dia, yang pertama nano, yang kedua komposit. Jadi apa dia komposit? Ya, komposit ni maknanya adalah kita campurkan dua bahan yang berlainan. Contohlah kita campurkan plastik dengan bahan yang berlainan sifat ataupun ciri dengan logam. Jadi maka dia jadilah bahan komposit. Nano pula, nano teknologi maksudnya apa? Kecil, menggunakan benda yang kecil. Jadi kecil ya. Jadi maknanya bahan komposit yang kecil. Jadi bila kita dah buat ni, maknanya rintangan habanya tinggi, kalis api stabil, boleh mengkonduksi arus elektrik. Tengok, plastik boleh mengkonduksi elektrik. Kenapa? Sebab dah jadi komposit. No? Okey, baik, kita teruskan. Contohnya dalam transistor. Okey, dalam transistor ni
Transistor plastik menghasilkan barangan elektronik seperti komputer riba, TV, telefon bimbit. Kecil je, telefon kan kecil kan. Okey, memory chip. Ini cikgu ambil yang memory chip yang besar sikit. Sepatutnya ada satu saja memory chip yang kecil, ya. Dia berupaya menyimpan maklumat sampai 25 keping DVD, ya. Jadi banyak maklumat yang dia boleh simpan. Kegunaan yang lain, tube nano. Tube nano, nanotube, ya. Ringan, fleksibel, tahan lama, lebih kecil. Digunakan dalam bidang automobil, aero angkasa, perindustrian kimia. Okey, nanotube. Kelva, ini nampak topi keledar, takkan tak tahu. Jadi plastik komposit yang digunakan dalam pembuatan baju angkasa lepas, peralatan sukan, kapal terbang, komponen kereta, topi keledar, pakaian kalis api untuk ahli bomba. Okey, ini Kelva. Dan seterusnya lagi dua. Dalam panel suria, ya, dan juga cat tahan goresan. Jadi inilah potensi kegunaan plastik. Okey? Okey, kena tahu ni sebab kita dah ke masa depan, ya. Untuk terutama soalan-soalan kebat, no, anak-anak. Okey, kita teruskan. Pelupusan plastik. Okey, tengok gambar, apa dia? Plastik lah yang merupakan sampah. Bukan plastik elok duk jual di kedai dan sebagainya. Ini adalah sampah-sampah plastik. Jadi macam mana plastik dilupuskan? Okey, mari kita lihat bersama-sama. Sebelum itu, kita lihat how long until it's gone ni adalah tentang jangka hayat, ya, satu bahan. Jadi cikgu akan ambillah beberapa bahan. Anak-anak mungkin boleh tengok ni, ya. Yang ni buah apple ni, hak tengah-tengah dia ni, apa yang kita tak makan tu apa dia? Apa kita panggil tengah-tengah tu? Tak apalah, ke tengah lah ada biji tu kan. 2 bulan. Kita tahu buang. Tahu. Buanglah kan. Orang paling kata tahu, buang. Jadi bila kita buang atas tanah katalah, dia akan mereput dalam tempoh 2 bulan. Betul tak ada lah. Okey, no. Ni foam boy. Apa ni, pelampung kan. Okey, pelampung air dalam air ni. Dia akan tahan selama 50 tahun. Kemudian beg plastik. Yang ni kita guna untuk kapal-kapal ni, ya, foam boy ni. Plastik grocery bag. Jadi plastik barang 10 hingga 20 tahun. Okey, kita tengok yang plastik, ya. Surat khabar 6 minggu. Okey, ni plastik, botol plastik 450 tahun. Tali yang kita guna, tali tangsi yang kita guna untuk mancing ikan tu 600 tahun. Styrofoam ni maknanya polystyrene lah. 50 tahun. Ni tin timah 50 tahun. Plastik tempat kita letak minuman tu kan, pemegang minuman tu untuk 6 minuman 400 tahun. Kemudian botol kaca tak ada ni. Seluar. Bukan seluar, pampers, ya. Pampers tu jenama, ya. Diapers, ya. Okey, 450 tahun. Apa lagi ni? Ni puntung rokok 1 hingga 5 tahun. Tin aluminium, tin minuman, ya, 200 tahun. Okey, ni baju cotton. Baju cotton macam baju sekolah anak-anak, ya, yang baju cotton betul lah, 2 hingga 5 bulan. Jadi anak-anak ingat tu, yang plastik-plastik tu berapa tahun? Kan? Berapa tahun? 400 kan? 450. Nampak? Ya? Okey. Baik. Mari kita tonton video ni.
Baik. Sebelum kita pergi kepada slide yang seterusnya, apa yang kamu nampak tadi dalam slide itu, apa yang kamu nampak dalam video tu adalah dia tulis itu jangan gunalah. Kan? Jangan gunalah. Jadi jangan gunalah apa? Jangan gunalah plastik. Okey? Okey, jadi antara yang sepatutnya kamu kena ambil sebab yang cikgu bagi video ni adalah untuk kamu belajar sesuatu daripadanya. Jadi yang pertama, dia kata 3 juta sisa pepejal Malaysia. Pepejal tu termasuklah plastik, termasuklah apa lagi? Kertas, termasuklah tin-tin dan logam dan sebagainya. Okey, 3 juta sisa. 13.2% adalah plastik. Itu Malaysia je yang cikgu sebut ni Malaysia. Jadi dia suruh fikir-fikirkan 8 juta tan metrik plastik ada dalam air di Malaysia. Ni semua cikgu cakap tentang Malaysia dan diingatkan balik pelupusan plastik di antara 100 hingga 500 tahun. Barulah plastik mereput. Okey. Kita pun jangka hayat kita pun tak sampai 100 tahun kita mati dulu barulah plastik tu mereput kan. Okey, kita tengok pula isu yang kedua, selesaikan isu pencemaran plastik. Okey, jadi dalam petikan akhbar tahun 2017 ni, yang pertama, dalam tempoh 40 tahun sejak 1974 peningkatan pengeluaran plastik dunia meningkat sebanyak 620%. Bukan meningkat 100%, 600%. Okey, yang kedua, berdasarkan kepada data China, negara China, merupakan negara yang paling banyak penggunaan sisa plastik, maksudnya dia tidak cekap lah dalam pelupusan sisa plastik dia, iaitu 28% plastiknya ada dalam laut. Okey. Yang ketiga, tengok penyumbang ni, plastik ni kalau kita tengok okey, kita akan dapati Filipina 1.88 juta tan plastik setahun, Vietnam 1.83 juta tan, Thailand 1.03 juta tan dan Malaysia 0.94 juta tan setahun plastik. Hampir dah tu, 0.9 tu sikit lagi, 0.1 jadi 1 lah juta. Okey, kan? Jadi apa yang cikgu nak kamu tengok di sini adalah tentang masalah, kan? Isu masalah disebabkan oleh apa? Pencemaran plastik. Tadi pelupusan. Jadi maksudnya pelupusan plastik ini berkait dengan pencemaran plastik. Okey. Jadi kesan pembuangan plastik terhadap alam sekitar, kita kata yang pertama, kita lihat kepada pembakaran. Kalau kita bakar plastik, apa jadi? Dia akan membebaskan gas beracun, Okey, asap yang hitam, kan? Okey. Jadi mungkin gas-gas yang dibebaskan tu termasuk sulfur dioksida yang boleh menyebabkan hujan asid. Jadi dia akan merosakkan tanah. Okey. Okey, pembuangan plastik. Dia ada dua yang ni cikgu tertinggal untuk yang di tanah, di darat dan juga di air. Okey. Kalau di air termasuklah dalam longkang, dalam parit, dalam sungai, dalam laut. Okey. Jadi apa yang berlaku? Akan berlaku banjir kilat. Sebab plastik kan pepejal. Dia stuck, dia terlekat dalam longkang. Kemudian kalau di cerun-cerun bukit dan sebagainya, dia menyebabkan berlakunya hakisan tanah. Okey. Dan juga kalau di lautan, kepupusan penyu. Kenapa penyu pula nak pupus? Apa kena mengena dengan plastik? Okey, penyu makan ubur-ubur, kan? Jadi ubur-ubur tu colourful, ada yang warna pink, jadi tiba dia nampak plastik warna pink, dia ingat ubur-ubur. Ubur-ubur kan bergerak-gerak gitu, kan? Jadi dia makan. Bila dia makan, mati, kan? Jadi kepupusan penyu lah. Okey, ini antara kesan pembuangan sisa plastik terhadap alam
sekitar. Okey? Fikir-fikirkan. Jadi bagaimana kita nak mengatasi masalah pelupusan plastik? Apa yang kamu sebagai pelajar, anda sebagai pelajar ya, anak-anak sekalian perlu buat? Kan? Okey. Okey, yang pertama, kitar semula. Jadi kenapa cikgu keluarkan ada 3 tong? Sebab memang kita ada 3 tong kan? Yang berwarna biru, yang berwarna coklat, yang berwarna jingga. Okey, jadi dia ada biru untuk kertas, coklat untuk kaca, jingga untuk tin aluminium, tin keluli, plastik. Okey. Baik, semua ni tahu. Ini dia. Kat sekolah ada tak ni? Ada sekolah letak dah semua benda-benda, bukanlah sekolah tu yang letak, anak-anak murid yang letak. Okey? Jadi plastik nak bubuh mana? Plastik berwarna dan tak berwarna, ada warna merah, hijau, biru kan? Ada yang colourless. Okey. Ada plastik membeli belah. Botol minuman yang buat daripada plastik, botol air mineral. Dia ada 2 tu. Botol minuman tu yang lain yang agak keras sikit. Yang botol air mineral tu selalunya nipis polietina. Bekas makanan, bekas cecair pencuci. Kalau cecair pencuci dia bukan colourless, dia ada berwarna kan. Okey, jadi kita nak letak dalam tong kitar semula. Yang mana satu? Jadi yang warna jingga. Okey? Okey, sekarang ni pun cikgu rasa di taman-taman perumahan pun ada tempat yang kita boleh letak barangan kita semula ni. Kalau tak ada pun kamu kena asingkan, letak di berhampiran dengan tong sampah, tapi kelaskan mengikut dia punya kategori lah. Plastik lain, kaca lain, kertas lain. Okey, seterusnya. Yang kita biasa dengar adalah 3R, 3R kan? Recycle, reuse, reduce. Yang sebelah kiri ni, recycle, kitar semula kan? Kitar semula ni maksudnya bahan plastik tu dihantar, kemudian dibasuh, dileburkan, dipanaskan, dileburkan, masuk dalam acuan lain, buat benda lain. Itu maksud kitar semula, dijadikan bahan baru. Okey, reduce, kurangkan. Kurangkan penggunaan plastik. Jadi, bila kita kurangkan maknanya apa? Kita gunakan beg kain, kita gunakan raga, bakul dan sebagainya. Beg kertas. Okey, reuse, guna semula. Jadi maknanya kita gunakan plastik-plastik yang plastik barang yang kita beli di supermarket dan sebagainya tu, kita gunakanlah semula untuk buang sampah dan sebagainya. Okey, kita guna semula. Okey, seterusnya kenapa ada 5R? Refuse, pangkah. Jadi maknanya bukan Ultraman ni, Ini adalah kita tak nak plastik. Okey, kadang-kadang cikgu pergi kedai cikgu kata tak nak. Tak payah beg plastik. Jadi itu kita refuse. Itu maksudnya kita refuse Dan repair yang terakhir. Repair ni maknanya barangan plastik kita tu kita baiki lah kalau kita boleh guna lagi. Okey, 5R. Kena tahu sebab anak-anak mesti kena tahu sebab dia bukan benda baru ni ini adalah antara yang kita kata item yang boleh digunakan dalam HOTS lah, kebat kita kata. Okey, cuba kita tengok contoh-contoh yang kedua ni. Ada beberapa contoh yang cikgu ni kan di sini. Katakan tidak, tu gambar apa tu? Pada penyedut minuman plastik. Kamu perasan tak? Ada kedai, dia tak ada macam kedai Shell, dia tak bekalkan dah penyedut minuman. Di bandar-bandar besar memang tidak ada lagi straw. Jangan minta tak ada. Okey. Sebab banyak straw ni dalam air. Mati ikan-ikan, habis tu dia tunjuk ikan mati. Okey, jadi katakan tidak pada penyedut minuman plastik. Okey, ni kafeteria kompleks Wisma Pertahanan, zon bebas beg plastik. Maksudnya memang tak ada di situ. Kafeteria dia tak ada. Tak ada beg plastik Kedai-kedai dia pun tak ada.
Okey, dia tulis di situ bawa beg dari rumah, bawa bekas makanan anda sendiri. Tiada lagi beg plastik demi masa depan bumi. Kemudian, kempen larangan penggunaan polistirena dan plastik sekali guna. Sekali guna ni maknanya apa? Macam botol ni lah botol minum apa ni? Mineral tu, air mineral. Sekali guna. Kita tak boleh guna banyak kali ya anak-anak. Jangan duk bubuh. Okey? Baik, ini Majlis Perbandaran Taiping. Okey, katakan tidak pada polistiren. Okey, polistiren mengambil masa 50 tahun untuk terurai secara semula jadi, tapi yang penting sekali dia adalah bahan kimia berbahaya. Kita panggil dia death coffin, ya. Death coffin maksudnya apa? Keranda maut lah. Kan dia bertutup macam tu kan. Jadi orang kata keranda maut. Nak menempah maut sebab boleh menyebabkan penyakit kanser, ya. Terutama bila kita letak makanan yang panas-panas tu, dia bertindak balas ya anak-anak. Okey, bawa beg dari rumah. Ni sebab tu kita sentiasa kena ada bersama dengan kita beg kain ya. Ataupun beg inilah. Kemudian bila pergi ke sekolah bawalah bekas sendiri. Tupperware ke, tipuware ke, apa-ware ke, semualah kan. Ni Jabatan Kesihatan daripada negeri Perak. Okey. Baik, jadi dah tak boleh guna plastik itu kan. Gunalah beg plastik terbiodegradasi. Apa dia? Plastik terbiodegradasi ni dia ada tulis anak-anak. Dia tulis biodegradable ya. Macam Pasaraya Seri Utama ni boleh lah ni kan. Okey, Giant ya. Dan sebagainya, The Store, itu semua memang terbiodegradasi. Kalau dari segi kita melihat kepada polimer dia, plastik ni dibuat daripada dia ada campur dengan kanji. Kanji kan polimer, tapi polimer semula jadi anak-anak. Ingat lagi? Jadi bila kita campur, maka bila kita tak gunakan dah, kita buang dia, kita lupuskan dia, dia mudah terurai. Jadikan monomer atau bukan monomer. Jadikan polimer-polimer yang lebih pendek. Jadi kita, di mana dia terurai tu? Pada kanji. Okey. Baik, yang keempat, incinerator. Biasa tengok incinerator. Konon katanya satu negeri akan ada satu incinerator. Agak-agaknya angan-angan ataupun apa. Harap-harap adalah ya. Kita berharap ada sebab sampah kita semakin banyak. InsyaAllah ada ya. Incinerator. Salah satu kawasan yang ada adalah di Pulau Pangkor lah. Sebab Pulau Pangkor ni pulau yang kecil kan. Jadi dia ada incinerator. Okay? Incinerator ni maknanya sampah-sampah apa semua tu dilupuskan dengan cara pembakaran. Pembakaran dalam bangunan. Okey? Jadi asapnya tak lepas keluar. Okey? Jadi selamatlah kan, tidak berlaku pencemaran udara. Okey, jadi kaedah mengatasi masalah pelupusan plastik ni ya. Yang pertama, kitar semula. Yang kedua, guna semula. Okey? Yang ketiga, kurangkan penggunaan. Jadi apa dia? 3R. Kalau tulis 3R sahaja, tak tulis recycle, reuse, reduce, dapat satu markah aja kan. Tapi kalau tulis kita semula, guna semula, kurang penggunaan, 3 markah dah anak-anak. Jadi tulis semua ya. Cerita betul-betul, jangan tulis itu saja, terangkan ataupun huraikan. Okey? Baik, guna plastik terbiodegradasi. Penguatkuasaan undang-undang. Tadi tak ada gambar lah. Penguatkuasaan undang-undang takkan ambil gambar poli penguatkuasa pula kan. Okey, tahan pula, saman ya. Jadi mengenakan denda atau terhadap pesalah lah. Jadi kalau buang plastik jangan di dalam sungai katalah kan, denda RM500. Macam itulah ya, penguatkuasaan undang-undang. Okey, kempen. Macam tadi yang cikgu tunjuk, ingat Majlis Perbandaran Taiping lah kan. Macam tu ya. Jadi itu adalah kempen. Tapi jangan tulis kempen titik ya. Kempen apa? Kempen sayangi alam sekitar. Kempen
melupuskan plastik dengan betul. Kempen Kita Semula Plastik. Macam tu lah. Okay? Jadi dia kena elaborate sikit. Jangan ni, sebab kita tak tahu kempen apa, hapuskan nyamuk Aedes ke. Itu kempen juga kan. Okay. Baik. 4, 5, 6, satu lagi. Okey. Yang terakhir adalah bakar dalam incinerator. Jadi ini antara kaedah-kaedah, ya. Bukan dia nak suruh kita bagi 7 pun. Dia sekurang-kurangnya 4 ataupun 3 kan. Tapi kalau dalam soalan esei kita boleh jawab lebih kan. Jadi ini adalah kaedah-kaedah untuk mengatasi masalah pelupusan plastik. Anak-anak kena ingat, itu kaedah dia satu, penerangan dia satu markah lagi. Jadi kena explain dengan detail lah, ya. Okey. Baik. Rasanya sampai sini saja dulu untuk yang plastik ni. Jadi cikgu nak bagi soalan. Okey. Jadi untuk soalan ni, soalan objektif, soalan yang pertama, Rajah 23 menunjukkan satu peralatan yang diperbuat daripada plastik. Sifat manakah yang betul bagi plastik itu? Ni gambar apa? Palam 3 pin. Apa dia? Backlit kan? Macam itulah. Ini recall question. Sebab tu kita kena baca, kita kena hafal. Lembut boleh diacu semula, takat lebur tinggi. Jadi, jawapannya C kan? Di mana boleh lembut, keras kan? Okey, soalan yang kedua, bahan manakah termoplastik? Backlit? Tidak. Neoprena? Okey, katalah tak tahu. Saya tak tahu cikgu ni, saya tak pernah dengar. Melamine? Biasa dengar kan? Tu termoset. Perspek? Apa dia? Termoplastik. Jadi jawapannya adalah D. Neoprena ni adalah getah. Kan? Jadi bila kita menjawab soalan objektif, kita kalau kita tak pasti, kita tinggal dulu, kita KIV, kita cari jawapan yang mungkin. Ya? Dia sebenarnya getah. Kalau pelajar yang hebat, dia tahu, dia ingat getah. Neoprene. Jawapannya D. Okey. Yang ketiga, Rajah menunjukkan kaedah melupus polimer sintetik. Okey. Jadi dia buat pasu plastik. Jadi apa dia? X. Kaedahnya adalah apa? Adakah guna semula? Adakah reduce? Adakah recycle? Jadi jawapannya reuse. Ya? Guna semula. Okey. Kalau reduce, dia kurangkan kan, dia guna benda lain, beg plastik, beg kain, raga, dan sebagainya. Okey, ini soalan bahagian B. Pelupusan plastik yang tidak terancang telah menyebabkan masalah pencemaran alam sekitar. Rajah 6 menunjukkan salah satu kaedah. Dia tunjuk tong kita semula. Jadi namakan kaedah. Cikgu nak cepat sebab masa dah nak ni. Okey, kitar semula, kaedah dia. Tapi ada pelajar jawab tong kitar semula. Salah lah. Dia bukan tanya nama. Dia tanya kaedah, method kitar semula. Beri 2 kelebihan, elakkan pencemaran udara, elakkan pencemaran alam sekitar, elakkan pencemaran air kan. Okay. Kurangkan kos bahan mentah penghasilan plastik. Kalau kita dah kitar semula, kurangkanlah. Elakkan kepupusan penyu. Okey. Okey, soalan C ni menarik. Anda sebagai pengerusi kelab alam sekitar di sekolah, apakah cadangan anda untuk mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar akibat pembuangan plastik dan kertas di kawasan sekolah? Jadi ini adalah kita kata apa? Kebat lah. Jadi yang pertama, menambah tong kita semula. Kok tak cukup kan? Yang kedua, mengadakan pertandingan reka cipta barangan terbuang. Buatlah, jadi plastik tu taklah dibuang. Plastik tu digunakan. Mengenakan denda, kita pun boleh. Pengawas lah kan. 10 sen, 20 sen kan. Yang membuang sampah. Ataupun kalau tak guna duit pun, denda cuci kawasan sekolah kan. Dan sebagainya lah. Okey. Jadi ini adalah contoh-contoh tentang tajuk plastik. Okey. Jadi cikgu harap apa yang kita belajar pada hari ini dapatlah tertanam di dalam fikiran anak-anak sekalian.
Sebab ini adalah tajuk yang sekelas, cikgu-cikgu pun tak sempat ajar lagi. Tapi kalau anak-anak rasa cikgu terlalu cepat pada hari ini, boleh rujuk lagi dalam YouTube. Tengok atau dalam YouTube, typekan apa ni, tuition online Perlis Mengaji. Nanti tengok dia punya dia punya tajuk-tajuk. Okey? Okey. Jadi sebagai mengakhiri slot PDP pada hari ini, sila duduk rumah, hapuskan COVID-19. Thank you frontliners. Kita jaga kita dan kita pasti menang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.